Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Pengerusi, pindaan kepada Sakperenggan 1/1 bertujuan membenarkan lembaga bermesyuarat sekali dalam tiap-tiap 2 bulan berbanding dengan sekurang-kurangnya sekali sebulan, sebagaimana dikehendaki oleh peruntukan yang asal, menarik perhatian saya dalam perbahasan peringkat jawatan kuasa. Saya melihat keanggotaan lembaga mengikut Seksyen 6. Lembaga hendaklah terdiri daripada anggota yang berikut: 1. Ketua Setiausaha Perbendaraan yang hendaklah menjadi pengerusi, Peguam Negara atau wakilnya, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam atau wakilnya. Tidak lebih daripada 2 orang lain yang mewakili kerajaan yang hendaklah dilantik oleh menteri, dan tidak lebih daripada 2 orang lain yang hendaklah dilantik oleh menteri. Soalannya, Tuan Ketua, ialah lembaga hasil dalam negeri merupakan ejen kerajaan yang memberi perkhidmatan pungutan cukai pendapatan petroleum, cukai keuntungan harta tanah, duty harta pusaka, duty stamp dan apa-apa cukai lain sebagaimana yang dipersetujui antara kerajaan dengan lembaga. Maknanya lembaga ini penting bagi kerajaan. Kalau lembaga ini begitu penting kepada kerajaan, kenapakah dari sudut pengurusannya, urus takbirnya, mesyuarat tak boleh diadakan sekurang-kurangnya sebulan sekali? Lagipun bagi setiap mesyuarat, quorumnya hanya 4 orang anggota saja diperlukan. Jadi saya tak nampak rasional yang kuat untuk kekerapan mesyuarat itu dijarakkan. Kedua, saya juga sempat menyemak laporan kehadiran mesyuarat lembaga hasil dalam negeri, dan telah didapati bahawa kedatangan pada tahun 2006 dan 2007 sepengerusi hanyalah 5 dan 7 kali masing-masing bagi setiap anggota lembaga. Kedatangannya amat tidak memuaskan dan tidak memenuhi ketetapan, iaitu sebulan sekali atau setahun 12 kali sebagaimana dikehendaki oleh peruntukan sedia ada. Jadi adakah kerajaan cuba membaiki kesilapan tersebut sekarang dengan mengubah peraturan ataupun dalam bahasa Inggeris to shift the goalpost dengan izin? Perenggan baru pengerusi, Perenggan baru 4A bertujuan untuk membolehkan lembaga meluluskan ketetapan tanpa bermesyuarat. Soalan yang ingin saya timbulkan untuk mendapat reaksi daripada Timbalan Menteri pagi ini ialah, apakah tujuan menentukan tempoh mesyuarat jika keputusan boleh dibuat tanpa bertemu? Dan memandangkan ahli lembaga boleh terdiri daripada wakil ataupun orang yang dilantik oleh menteri, siapakah yang berkuasa menandatangani persetujuan jika mesyuarat tidak diadakan? Saya juga ingin menarik perhatian Dewan pada peringkat perbahasan jawatan kuasa ini. Pindaan kepada Perenggan 5 bertujuan untuk menambah hak peruntukan mengenai kesahan prosiding lembaga. Perenggan 5, tiada perbuatan yang dilakukan atau prosiding yang diambil di bawah akta ini boleh dipersoalkan. Tiada perbuatan yang dilakukan atau prosiding yang diambil di bawah akta ini boleh dipersoalkan atas alasan bahawa ada kekosongan dalam keanggotaan atau kecacatan dalam penubuhan lembaga. Soalannya, pengerusi, ialah apa yang berlaku jika terdapat terlalu banyak kekosongan dalam keanggotaan lembaga? Adakah ia bermaksud minoriti boleh membuat keputusan yang muktamad sesuka hati? Adakah ia akan mengakibatkan penyalahgunaan kuasa? C. Ada peninggalan, kecacatan atau ketidakteraturan yang tidak menyentuh merit hal itu. Ini juga menimbulkan persoalan. Apakah yang dimaksud dengan tidak menyentuh merit hal itu? Definisinya agak kabur, Tan Sri Pengerusi, dan ini akan terdedah kepada penyalahgunaan kuasa. Merujuk kepada laporan kehadiran mesyuarat lembaga yang lepas-lepas juga, Tan Sri, terdapat kes catatan di situ belum dilantik. Tadi saya bacakan keanggotaan lembaga, menteri boleh melantik. Bila kita tengok dalam semakan laporan kehadiran mesyuarat lembaga, ada catatan terdapat kes-kes belum dilantik pada mesyuarat kali pertama dan kedua pada tahun 2007. Bolehkah saya minta Timbalan Menteri berkongsi dengan Dewan ini, apakah yang berlaku sehingga calon tidak dapat dilantik selama 2 bulan? Sebab catatan kedatangan itu ialah belum dilantik.
dan ini berlaku 2 bulan. Apa masalah yang menimbulkan belum dilantik ini? Encik Pengerusi, Datuk Pengerusi, quorum yang 4 itu pun tak dapat dipenuhi. Saya dapati ada juga, macam saya sebut semalam, di peringkat soal jawab, perbahasan peringkat dasar, tapi lebih molek platform ini kita gunakan. Saya merujuk kepada laporan kehadiran mesyuarat lembaga kedatangan ahli dalam mesyuarat kali pertama 2007, ada 3 orang. Bila kita teliti laporan lembaga hasil ni yang dibekal pada semua ahli dewan, 4 orang diperlukan membentuk quorum, tapi ada satu mesyuarat yang kehadirannya 2. Saya nak tanya, apakah keputusan-keputusan yang diambil itu terpakai apabila quorum minima tidak dicapai? Apakah status keputusan yang diambil pada mesyuarat yang membabitkan cuma kehadiran 2 orang? Jadi ini beberapa 6 atau 7 persoalan yang ingin saya timbulkan untuk mengharapkan jawapan yang baik daripada Timbalan Menteri. Terima kasih. Yang Hormati Dewan Wangsa.